Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi sekali dalam Pendidikan Islam tahun 4 PDPR bidang ulum adab yang bertajuk Adab Jiran. Kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukalah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Baiklah murid-murid, objektif pelajaran kita hari ini adalah supaya yang pertama sekali murid-murid dapat mengenali apa itu pengertian jiran dan apakah hukum menjaga adab sesama jiran dan juga apakah adab-adab sesama jiran. Baiklah, kita mulakan dengan slide yang pertama yang bertajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat. Pengertian. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang atau disebut juga tetangga. Apakah dalil ataupun dalil naqli tentang kewajipan menjaga adab jiran ini? Kita dengar ada sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, seseorang itu wajib beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsanya. Bahkan menyakiti mereka hukumnya haram dan berdosa. Murid-murid, apakah yang akan berlaku jika kamu tinggal bersendirian? Baiklah murid-murid, di sini ada beberapa hak-hak jiran. Okey, kita sesama jiran yang pertama sekali dari segi perbuatan, percakapan dan juga emosi. Kita tengok dari segi perbuatan. Okey, yang pertama sekali hak jiran dari segi perbuatan, yang pertama sekali menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Katalah jiran sebelah tu bukan beragama Islam. Okey, mereka ada amalan agama mereka. Maka kita hendaklah memahami dan menghormati adat dan budaya agama mereka. Bukannya bermaksud kita ni redha dengan agama mereka, tapi kita just hormat saja sebagai seorang jiran. Yang kedua, tidak menyakiti jiran. Tidak menyakiti jiran ni dari segi emosi, perbuatan dan sebagainya. Maksudnya tidak buat khianat ke jiran, tidak menyakiti hati jiran dan sebagainya. Yang kedua, menziarahi jiran ketika sakit. Apabila kita tahu jiran itu sakit ataupun dalam keadaan yang tenat, maka hendaklah kita menziarahi dia, bertanya khabar tentangnya. Mungkin sekarang ni zaman-zaman pandemik, COVID, kita tak boleh nak ziarah rumah orang, maka sekurang-kurangnya kita WhatsApp ataupun bertanya khabar melalui melalui menelefonnya ataupun mengantarkan teks-teks message melalui sosial media. Yang keempat, memberikan pertolongan ketika diperlukan, bergantung kepada pertolongan. Jika pertolongan itu berunsurkan maksiat, maka kita berhak untuk menolaknya. Jika pertolongan itu sesuatu yang mustahak, contohnya jiran tiba-tiba sakit, memerlukan kenderaan hendak ke hospital, ataupun jiran kenderaannya rosak, dia memerlukan meminjam kenderaan kita yang lebih untuk dia pergi ke tempat kerja, maka hendaklah kita memberikan pertolongan selama mana yang kita mampu, insya-Allah. Yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikan kepada jiran. Contohnya kita ada banyak makanan yang lebih. Kata orang, kita ada lebih makanan tu, kita kongsikan rezeki makanan itu bersama jiran agar sama-sama dapat merasakannya. Janganlah kita masak sesedap hingga bau asap, bau masakan tu masuk ke rumah jiran, terutama jiran yang memang dalam keadaan kelaparan. Jangan kita kekenyangan. Itu tak bagus. Kita tanya keadaan jiran tu. Kita bagi dia, insya-Allah. Lepas tu yang keenam, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Jika salah sikit-sikit tu biasalah. Mana ada sedangkan lidah lagi tergigit kan. Ini kan pula kita dengan jiran. Kalau ada kesalahan ke apa ke, kita tolak ansur lah. Kadang-kadang jiran terbising sikit, kadang-kadang jiran adalah buat silap sikit, kita maafkan. Dan kita mohon maaf dengan jiran kalau kita ada buat salah. Dari segi percakapan, yang pertama, memberikan nasihat jika perlu. Contoh, ada antara jiran yang selalu membuat bising.
contohnya punya kenderaan ke apa, kita nasihatkan dengan cara yang baik. Okey, ataupun ada jiran yang membiarkan rumahnya kotor hingga menusuk bau ke rumah, kita nasihatkan dia dengan menjaga kebersihan. Nasihat dengan cara yang berhikmahlah, jangan sampai menyakiti hatinya. Yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan. Okey, kalau jiran tu mengalami kejayaan, contohnya jiran sebelah tu anak dia lulus peperiksaan yang cemerlang ke apa, kita ucapkan tahniah kepada jiran tersebut. Dan juga sebaliknya, ucapkan takziah jika ada berita kematian atau kemenangan daripada jiran. Okey, ucapkan salam takziah kepadanya dan doakan yang baik-baik. Yang ketiga, dari segi percakapan, iaitu menjaga pertuturan. Dari segi lidah, apa yang kita cakap, apa yang kita tuturkan, hendaklah kita menjaga percakapan kita. Jangan kita mencarut, memaki hamun dan sebagainya ketika marah. Okey, jaga lisan dan pertuturan kita. Bercakaplah yang baik ataupun lebih baik diam. Okey, kalau takut berkata yang tak elok, lebih baik diam. Dari segi emosi pula, yang pertama sekali, hendaklah berprasangka baik dengan jiran. Tak boleh tuduh jiran tu ni atau ini. Contohlah kan, kita nampak tiba-tiba jiran tu apa ni, jadi kaya sikit, kita pun tuduh dia, oh dia ni kaya, dapat duit mana ni, merompak ke apa, contoh. Tak elok macam tu. Tu persangka yang buruk. Kita bersangka baik, oh mungkin dia ni dapat rezeki, naik gaji ke apa ke, alhamdulillah, doakan supaya bertambah rezekinya. Okey. Yang kedua, bersimpati apabila jiran ditimpa musibah. Kena ada perasaan simpati. Contoh jiran sebelah ada kematian, kita kena simpati yang keluarganya. Okey, kita tolong dia apa yang mampu kita tolong, insya-Allah. Baiklah. Slide seterusnya adalah tentang cara kita mencontohi kehidupan berjiran mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali, berbuat baik dengan jiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Bayangkan. Jiran Nabi Muhammad tu Yahudi. Salah seorang jiran Nabi Muhammad bukan Islam tapi Yahudi. Tapi Nabi Muhammad tak pernah sakiti hati jirannya walaupun jirannya itu Yahudi. Okey, yang kedua, Rasulullah sentiasa peka dengan kebajikan jiran. Contohnya apabila memasak sedikit makanan kepada jirannya, terutamanya apabila berlaku kematian atau musibah. Contoh ada jiran yang meninggal. Takkan kita nak suruh rumah orang meninggal tu masak? Kan ada mati tamu kan? Tak boleh. Sepatutnya jiran yang masak. Kalau ada kematian rumah sebelah mah. Tapi kita masak tu kena ingatlah. Jangan kita masak tu kena beritahu kat dia, kita tolong dia. Bukan kita nak meraihkan kematian tu, bukan. Kita masak tu katakan kita nak tolong bagi makan kat orang sebelah yang baru kematian. Contoh kematian suami ke, ahli keluarga ke. Mungkin nak kena sedih, tak apa. Tapi anak-anak dia mungkin lapar yang kecil-kecil kan. Jadi kita buat makanan tu supaya anak-anak dia tidak kelaparan. Kan? Faham je lah. Kadang-kadang kalau orang dah meninggal ni, manalah ada mood perasaan nak masak ke apa, jadi sedih kan. Tapi kita pun kenangkan, kita sebagai jiran, kita buatlah makanan sikit. Tapi kita bagi untuk jiran-jiran tu yang sedang terima musibah. Kita tolong, bukan saja makanan, kita tolong apa yang patut. Duit ke apa ke, barang dapur ke, kita sediakan air, minuman, sediakan sepanjang berlaku kematian tu. Rasulullah SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Na'udzubillah min zalik. Ini saya nasihatkan bukan sahaja kepada murid, malah diri kita sendiri supaya diberikan petunjuk kepada Allah. Dibukakan mata kita. Mata kita kadang tak sedar ya. Kadang kita sedar makan kan. Kita tak tahu jiran selang 3 rumah ke, selang 1 rumah ke, selang seberang jalan ke, ada yang lapar tak makan. Itu kita tak nak. Tapi kalau kita tak tahu, nak buat macam mana tak tahu, tak apalah. Tapi kalau kita tahu dan kita ambil tahu, kita tahu jiran tu kelaparan, tapi kita buat tak tahu, biarlah, dia-dialah, akulah, tak boleh. Kalau kita biarkan macam tu, maka kita zalim. Kita kena tanya, kalau jiran tu tak ada makanan, kita berikan makanan apa, bantuan apa yang patut kepada jiran tersebut. Seterusnya, Rasulullah adalah seorang yang sangat menghargai jiran. Rasulullah SAW berpesan agar kita kerap memberikan hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang terdekat. Kita nak bagi makanan ke apa, kita kena bagi yang sebelah yang dekat dulu. Kita bagilah apa-apa hidangan ke, hadiah ke. Katakanlah kamu bawa balik daripada menunaikan haji contohnya. Kamu mesti beli hadiah daripada sana kan. Adalah hadiah sikit, buah kurma ke, air zam-zam ke apa. Boleh share-share dengan jiran. Bagi mana yang mampu sedikit. Rasulullah SAW juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai.
Katalah jiran bagi kita something masakan. Okey. Dan masakan tu tak kena dengan tekak kita, tak sedap. Kita jangan mencaci makanan. Apalah bagi makanan macam ni bagi aku. Tak sedap langsung. Jangan. Jangan meremehkan. Apa pun dibagi, kita kena hargai. Okey, kalau kita tak apa nak masuk tekak kita, kita makan mana yang mampu je. Tapi jangan remehkan dia. Ataupun jiran contohnya, kita selalu bagi barang mahal kat jiran, contohkan hadiah. Tiba dia balas kita hadiah yang dimampu. Bukan hadiah murah, hadiah yang lebih rendah nilai daripada kita. Kita pun remeh. Alah, bagi aku ni je. Sedang aku bagi hadiah harga dekat 100 lebih. Dia bagi aku hadiah RM10. Contoh, jangan. Jangan sekali-kali meremehkan pemberian orang. Mungkin pemberian dia walaupun kecil tapi bernilai. Bernilai segi apa? Dari segi kemampuan dia. Mungkin waktu dia beli hadiah tu, waktu dia beli hadiah tu, mungkin dia ada dalam poket dia ada RM20 je. Tapi dia beli hadiah yang mana mampu, yang berharga, dia beli hadiah RM10. Daripada RM20 tu, RM10 tu beli hadiah untuk kamu. Bayangkan. Mungkin itu yang dia mampu. Kena hargai. Kita tak tahu perjalanan macam mana. Baiklah. Slide seterusnya. Apakah kepentingan adab berjiran? Kepentingan adab berjiran yang pertama dari segi individu. Dari segi individu atau dari segi diri sendiri, pertama sekali mendapat pahala dan keredaan Allah. Yang kedua, menjamin ketenangan emosi. Bila kita baik dengan jiran, insya-Allah hati kita pun tenang. Tak ada kita rasa nak dengki je, tak ada kita rasa nak macam mana, tak sedap hati je. Ada je hati kita tu terganggu dengan jiran. Bila kita redha jiran kita macam mana pun, insya-Allah hati dan ketenangan hati kita akan tenang. Tak kisah, biarlah jiran kita nak kaya ke, nak apa ke, kita tenang. Sebaliknya kita jadi susah hati kalau jiran tu susah, sengsara ke apa, rumah sebelah tu sengsara ke apa, kita lagi susah hati. Itu yang patut betul. Tapi kalau sebaliknya, kalau jiran sebelah tu, time kaya kita susah hati, time dia senang kita susah hati. Tapi time dia susah, kita gembira pula dengan kesusahan. Itu penyakit hati namanya, hati-hati. Jangan macam tu. Yang seterusnya adalah segi masyarakat. Masyarakat ni maksudnya, kalau kita berjiran dengan baik, kerja yang berat menjadi ringan. Contohlah, tak payah gotong royong. Yang cara terbaru ni, ada grup WhatsApp jiran contohnya. Tiba dalam grup WhatsApp jiran tu, kita salah seorang jiran tu melaporkan. Dia kata ada jiran dekat rumah nombor 18, tengah susah, dia tengah terima musibah. Jadi bila dia kongsi share macam tu, jadi semua jiran tahu, oh nombor 18 tengah susah lah. Jom kita sama-sama bantu. Kita share, minta bantuan, bagi dia bantuan makanan ke apa sebagainya. Itu contoh, kerja yang berat menjadi ringan. Ataupun hidup damai dan harmoni. Bila keadaan macam tu, damailah, harmonilah keadaannya. Tidak ada pertelingkahan, tidak ada pergaduhan, semuanya bersatu padu. Dan gejala negatif dapat dibenteras. Bila jiran semua saling ambil tahu, saling ambil berat, katakanlah ada antara jiran yang balik kampung, meninggalkan rumah dia lama. Jadi jiran sebelah ni dah dimaklumkan dah, oh balik kampung. Berapa lama balik kampung? Saya balik kampung seminggu. Contoh. Tiba-tiba tak sampai 3 hari, ada orang masuk rumah, buka pintu pagar, masuk rumah, ambil barang kan. Jadi jiran yang alert ni, dia akan telefon kita. Dia kata, abang dah balik ke? Belum. Kenapa ada orang masuk rumah? Abang ada suruh siapa-siapa ke? Contohlah kan perbualan dia. Tak ada. Cuba cek. Pencuri tu. Orang tu tahu itu adalah pencuri. Kan senang kan? Cuba kalau jiran tak ambil tahu. Jiran awal pun dia tengok je siapa tu. Kata abang dia ikut, biarlah. Rupanya orang pecah rumah. Itu tak nak. Bila jiran ambil tahu, dia akan telefon kita, dia akan WhatsApp kita, dia akan beritahu kita. Jadi kita tahu. Walaupun kita dengan tenang hati dapat meninggalkan rumah dengan hati yang lapang. Kita tak risau dah. Yang keempat, memupuk silaturahim. Ini penting. Jangan jadi pemutus silaturahim. Jadilah orang yang memupuk silaturahim. Dari segi negara, iaitu negara maju dan menarik kedatangan pelancong dan akhirnya ekonomi negara bertambah baik. Bila masyarakat tu baik, jiranan tu baik, jadi orang pun pelancong dari luar ke, dari segi ekonomi negara pun semuanya akan bertambah baik. Sebab tak berlaku ruara, negara aman dan sebagainya. Info sedikit. Cermin diri kita, sekira jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Mana faham tu? Faham kalau tengok gambar tersebut, saya nak satu tugasan nanti, murid-murid, berdasarkan gambar
nyatakan perbuatan yang sedang berlaku dan pernahkah kamu lakukan dalam kehidupan kamu sebagai jiran. Tengok gambar pertama, orang yang nak bersalin, nak beranak. Dua, jiran sakit. Yang ketiga tu bertukar juadah memberi juadah makanan. Yang keempat, apabila berlaku kematian. Kelima, bila berlaku kemalangan, kebakaran sebagainya. Yang keenam tu adalah mungkin gambar jiran tu saling memaafkan. Kalau ada kesalahan, saling bermaafan. Baik. Jadi, jangan lupa hantarkan jawapan-jawapan kamu kepada saya nanti. Okey, insyaAllah. Dan itu saja insyaAllah daripada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.